Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Khamis 3 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim, paparan utama petang ini. Kadar rancangan makanan tambahan dinaikkan bermula Ahad ini. $1,085 PPK bakal diserap ke jawatan tetap. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan mengisi paparan petang ini. Terus sentiasa jam bersama Berita Wilayah. Kadar baru rancangan makanan tambahan RMT dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung dan RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa mulai Ahad ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam kenyataan hari ini berkata pelaksanaan kadar baru itu akan memanfaatkan seramai 791,477 murid penerima RMT di seluruh negara. Beliau berkata pelaksanaan kadar baru itu juga pastinya memberi kelegaan kepada pengusaha kantin sekolah yang menyediakan RMT. Tambahnya, Kementerian Pendidikan komited melakukan yang terbaik untuk kelestarian pendidikan anak-anak generasi pewaris negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan bajet 2023 memaklumkan kerajaan menyediakan sejumlah 777 juta iaitu peningkatan signifikan berbanding 280 juta pada 2020 bagi tujuan pelaksanaan kadar baharu RMT. Seramai 1,085 pembantu perawatan kesihatan PPK bakal menerima pelantikan jawatan tetap menjelang Januari 2023 bagi mengisi sebahagian daripada 2,456 kekosongan jawatan itu di seluruh negara ketika ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pelantikan jawatan itu turut merangkumi PPK Malaysia Short Term Employment Program MyStep bertaraf kontrak yang akan diberi peluang untuk diserap sebagai PPK tetap. MyStep adalah inisiatif kerajaan bernilai 700 juta yang membuka 50,000 peluang pekerjaan jangka pendek di pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Khairi berkata untuk kemasukan masa terdekat, 100 calon PPK akan menerima tawaran pelantikan jawatan pada 5 Disember ini. Beliau berkata pelantikan jawatan berkenaan sedikit sebanyak dapat meringankan beban doktor dan jururawat yang berdepan dengan pelbagai tugasan. Adun Senaling Datuk Adnan Abu Hassan yang juga Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah dipilih untuk mewakili Barisan Nasional BN di kerusi Kuala Pilih, manakala Adun Serting Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli dicalonkan bagi kerusi Parlimen Jempol. Sebelum ini ia menjadi tanda tanya selepas ia tidak disebut oleh pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Pengumuman Calon BN pada PRU 15 Selasa lalu. Kedua-dua mereka bersama 5 calon BN yang lain menerima watika pencalonan masing-masing yang disampaikan Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan di Wisma UMNO Seremban. Menurut Datuk Seri Muhammad, BN telah membuat persiapan awal bagi memberi saingan sengit kepada parti lain untuk mendapatkan semula mandat rakyat. Dalam pada itu, beliau menasihatkan mana-mana pemimpin parti BN yang tidak terpilih sebagai calon pada PRU 15 terus berjuang untuk kemenangan parti.
Calon Barisan Nasional bagi 3 lagi kawasan parlimen yang belum diumumkan akan dimuktamadkan pucuk pimpinan parti dalam waktu terdekat yang melibatkan Parlimen Tumpak di Kelantan, Kuala Nerus di Kuala Terengganu dan Tanjung Karang, Selangor. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, senarai calon yang telah diumumkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, majoritinya akan hadir pada penamaan calon Sabtu ini. Jika ada perubahan pun sikit-sikit, 1-2 agaknya ya. Yang lain-lain itu hampir pastilah apa yang telah diputuskan. Pesanan saya selaku Setiausaha Agung UMNO, dahulu kita telah bertanding dan sekarang jika kita tidak bertanding, maka jika dahulu orang memberikan sokongan pada kita. Beliau berkata demikian selepas majlis memperkenalkan calon BN Johor di Pejabat Perhubungan UMNO Johor, Johor Bahru. Beliau yang juga penyandang kerusi Parlimen Pontian turut menerima watika pelantikan calon daripada Ketua Perhubungan UMNO Johor, Datuk Hasni Mohamad. Perikatan Nasional PN Johor mempertaruhkan 72% calon baru yang akan bertanding di semua 26 kerusi parlimen pada PRU15. Pengarah Pilihan Raya PN Johor, Rasman Itnain berkata, 30% calon PN pula terdiri daripada orang muda. PN yang merakumi Bersatu bertanding 16 kerusi, PAS 4 kerusi, Gerakan 2 kerusi dan Bersekutu 4 kerusi. Calon termuda PN Johor berusia 28 tahun, manakala calon berpengalaman yang juga bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan calon paling senior PN Johor. Calon yang sebetulnya kita dah buat semakan dari segi mublis dan sebagainya, alhamdulillah tiada masalah, dan kami tadi ada sediakan 20 orang lawyer untuk terus buat secara terus kepada yang terlibat berkenaan dengan apa calon-calon ni yang terlibat dengan SPRM, PDM dan sebagainya. Sebetulnya ini untuk saringan terakhir. Beliau berkata demikian pada sidang media khas Pilihan Raya Umum di Kulai Johor. 13 calon Perikatan Nasional PN akan bertanding untuk kerusi parlimen di Pulau Pinang. Pengumuman 13 calon PN dibuat Presiden Gerakan Dominic Lau di Pejabat Gerakan Negeri. Menurutnya antara tokoh kenamaan PN ialah bekas pengerusi PTPTN Datuk Wan Saiful Wan Jan bagi kerusi Parlimen Tasik Gelugur Datuk Mansur Osman yang juga Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air bagi kerusi Parlimen Nibong Tebal. Perikatan Nasional akan mengagihkan 5 kerusi parlimen untuk Parti Bersatu, 3 bagi PAS dan 5 bagi Gerakan untuk PRU ke-15 ini. Mengikut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia, lebih 68,000 pengundi daripada lebih 1.2 juta pengundi berdaftar di Pulau Pinang adalah dalam lingkungan umur 18 tahun hingga 20 tahun. Jangan sabotaj calon yang bertanding. Itu ingatan diberi kepada individu yang tidak terpilih sebagai calon parlimen dalam PRU 15 kali ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said berkata, amaran dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka mengikut perlembagaan parti. Menurut beliau, sekiranya tidak terpilih sebagai calon, ini adalah tempoh terbaik mengukur kesetiaan pemimpin kepada parti. Selain parlimen, pihaknya mempunyai senarai bagi calon-calon yang berpotensi bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri. Itu bekerjalah. So untuk bantu parti. Jangan nak sabotah pun. Kalau disabotah maksudnya hai bye-bye lewatnya. Sebab peluang masih ada, betul tak? Kita ada 6, 7, 8 bulan lagi. Itu pilihan raya. Jadi kita tengok, kita masa pilihan raya ni kita monitor lah. Calon-calon sama dia bekerja atau mendiamkan diri atau sabotah pula kita kan. Merajuk ke apa sebagainya. Politik bukan mudah dia orang merajuk. Politik kita kena rasional. Tak ada rezeki kita ada lah tuan. Bukan ada lain masa. Beliau ditemui selepas menyampaikan watika pelantikan calon parlimen di Kuala Terengganu.
bukan calon kayangan. Demikian reaksi Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz terhadap dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan beliau calon kayangan yang tidak memahami denyut nadi rakyat. Jelasnya rakyat boleh menilai sendiri usaha pihaknya menerusi dasar dan inisiatif prihatin rakyat diketengahkan kerajaan di dalam belanjawan tahunan. Bacalah bajet 2021 dan 2022, lihatlah apa yang kerajaan melalui Kementerian Kewangan dan juga agensi-agensi berkaitan, bacalah ucapan bajet kita untuk 2023 juga, menunjukkan keprihatinan kita kepada rakyat. Terima kasih. Beliau ditemui media pada majlis perasmian Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia di Kuala Selangor. Tengku Datuk Seri Zafrul bakal bertanding di kerusi Parlimen Kuala Selangor pada PRU 15 mewakili Barisan Nasional. Baiklah saudara, seperti biasa untuk laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Khairanatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Bila kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pengetahuan anda, monsun timur laut atau musim tengkujuh di Malaysia akan bermula pada 7 November 2022 dan berterusan sehingga Mac 2023. 4 hingga 6 episod luruan monsun yang membawa hujan lebat berterusan berpotensi berlaku sepanjang tempoh ini serta boleh mengakibatkan banjir di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah dan berhampiran sungai. Oleh itu, jangan lupa sediakan beg kecemasan anda dan bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan bencana yang boleh berlaku. Bila kita teruskan dengan melihat paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan serta ribut petir meliputi di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, yang mana ianya membawa hujan serta ribut petir di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, termasuklah di kesemua bahagian di negeri Sabah dan Sarawak. Namun hujan serta ribut petir yang sedang berlaku di negeri pantai barat seperti negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor ini dijangkakan boleh reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di lain-lain negeri dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam ini. Baiklah, kita lihat pula ramalan cuaca untuk esok pagi, yang mana keadaan hujan serta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian perairan Selat Melaka ini, dan dijangkakan boleh mengakibatkan hujan serta ribut petir di bahagian pantai negeri Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor, termasuklah di bahagian pedalaman dan juga barat negeri Sarawak. Dan perlu diingatkan, keadaan hujan serta ribut petir ini boleh mengakibatkan angin kencang dan juga banjir kilat, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang kerap banjir. Orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dan cakna dengan segala amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, sekian dahulu informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021.
Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Lintas langsung ke Negeri Sembilan, antara fokusnya usaha pemeliharaan bangunan warisan terus digiatkan. Langsung bersama dengan Amir Ashraf Rasidan. Amir, silakan. Ya, betul tu. Projek pemuliharaan bangunan dan rumah warisan Negeri Sembilan yang telah dicetuskan pada tahun lalu penting sebagai inisiatif menonjolkan keindahan dan keunikan seni bina yang bernilai tinggi. Menurut Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Randes Syamsuddin Ahmad, selain memastikan bangunan warisan berkenaan terpelihara dan kekal untuk tatapan generasi akan datang, ia juga mampu menjadi sebahagian daripada produk pelancongan menarik. Jadi, kenapa kerajaan fokuskan rumah dan bangunan? Sebab inilah warisan yang ada, yang menjadi satu aktiviti adaptasi, aktiviti warisan Sembilan. Yang setiap masyarakat, masyarakat tu dia ada warisan seni bina tersendiri yang menggambarkan latar belakang budaya mereka. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian bangunan dan rumah warisan Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Kerajaan negeri memperuntuk RM4 juta untuk membaiki bangunan dan rumah warisan di negeri ini. Terdapat 5 projek rumah warisan Negeri Sembilan yang telah dipulihara, merangkumi 2 buah masjid lama dan 3 buah rumah individu yang terpilih. Antara projek yang sedang dilaksana adalah rumah warisan Datuk Kerana Petra Haji Muhammad Yusof, bangunan Moi Kong Eng Shuk Fui Kon serta kerja-kerja penyediaan dokumentari, pemuliharaan bangunan dan rumah warisan Negeri Sembilan. Orang ramai diingatkan untuk membuat pertimbangan sewajarnya sebelum mengamalkan sebarang jenis ubatan mahupun suplemen. Ketua Eksekutif Mawar Medical Center, Dr. Ong Chiu Ping berkata, kelahiran produk suplemen yang semakin rancak di pasaran menjadikan pihaknya bertanggungjawab memainkan peranan sebagai sektor swasta dalam mengingatkan orang ramai menerusi platform media sosial untuk mengenal pasti jenis suplemen yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Pengguna diingatkan mengenal pasti jenis makanan tambahan dan yang penting ia mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan. Jelas beliau, amat penting untuk orang ramai menyemak nombor pendaftaran yang tertera pada produk atau mendapatkan hikmat nasihat daripada golongan profesional di hospital ataupun farmasi. Jangan ambil ringan mengenai isu ini, di mana ubat-ubatan dan suplemen yang tidak ada kelulusan pihak berkuasa ataupun mengambil dalam kuantiti yang berlebihan, dia boleh merosakkan buah pinggan kita. Sebab kita tahu impak dia adalah sangat besar. Sekiranya buah pinggang kita telah rosak, hanya satu cara sahaja, di mana kita kena cuci buah pinggan ataupun kita panggil hemodialisis, ataupun dia punya rawatannya ultimum kita panggil pertukaran organ buah pinggan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Seremban. Tambahnya, pengambilan suplemen yang berlebihan boleh mengakibatkan penyakit buah pinggang dan penyakit hati.
Sebuah pusat pembedahan kardiotorasik pertama di Negeri Sembilan telah dirasmikan dan sedia memberi perkhidmatan terbaik buat orang ramai. Perunding pakar bedah kardiotorasik Hospital UCSI, Profesor Dr. Raja Amin Raja Mokhtar berkata, Hospital UCSI kini turut menubuhkan sebuah pusat jantung dan paru-paru dengan kepakaran yang khusus dalam bidang kardiotorasik. Pusat itu juga menawarkan pengamal perubatan yang berpengalaman serta komited untuk memberi perkhidmatan kepada pesakit. Tapi kita ada kepakaran yang lebih di mana kita boleh buat beating heart surgery, jantung bergerak, dan di mana kita tidak perlu masuk ke bypass machine. Dan kita ada spesialiti dari segi keyhole surgery untuk pembedahan bypass, untuk injap dan sebagainya. Kita boleh buat operation untuk rhythm problem, that means degupan jantung, kita boleh buat semua itu. Jadi untuk paru-paru pun jangan lupa, kanser paru-paru kalau ditangkapkan awal, kita boleh membuat operation, tak payah perlu operation panjang, kita buat secara kita panggil uniportal surgery, di mana incision dia mungkin dalam 2.5 cm saja. Dan ini memberi penyembuhan pada pasien dengan cepat, sakit pun kurang. Beliau ditemui pada majlis pelancaran dan perasmian Pusat Pembedahan Kardiotorasik di Hospital UCSI Port Dickson. Dalam pada itu, perunding kanan Pusat Jantung dan Paru-Paru Hospital UCSI, Profesor Datuk Dr. Zainuddin Mat Wazir menyarankan orang ramai melakukan pemeriksaan awal kesihatan dengan memperkenal program pengesanan awal yang dilaksana di pusat tersebut. Kita juga akan ada program early detection, tahu penyakit lebih awal. Ini kita telah ada alatan-alatan di sini yang sedia ada, yang berkualiti tinggi, yang dapat melakukan early detection. Maknanya kita lebih tahu penyakit itu akan jadi macam mana kalau kita lihat dengan alat-alatan di radiologi department yang kita ada sekarang. Itu alatan canggih ini saya rasa berkena tepatnya dengan program kita early detection. Early detection ni ada rawatan-rawatan tertentu. Jadi yang saya masukkan tadi ialah untuk mengelakkan kos yang tinggi di akan masa depan. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkat Sapuri. Baik, terima kasih Amir dari Negeri Sembilan. Lebih 50,000 penduduk kampung Paya Lebar serta kawasan sekitar bakal menerima limpahan ekonomi melalui projek Eco Pelancongan Paya Lebar di Masjid Tanah yang dijangka siap penghujung tahun ini. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata projek yang menelan kos RM2.063 juta melalui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK itu memainkan peranan penting dalam agenda pembangunan ekonomi. Kawasan berkenaan telah dikenal pasti sebagai salah satu produk eco-pelancongan yang berpotensi dan mempunyai keunikan untuk diketengahkan sebagai destinasi pelancongan baru Melaka. Datuk Seri Sulaiman berpuas hati dengan perjalanan projek mengikut spesifikasi ditetapkan Majlis Perbandaran Alur Gajah MPAG. Sini ada toilet. Kita akan mohon lebih cara yang berperingkat-peringkat. Mungkin penambah baik lagi dengan peringkat awalan yang telah kita buat. Sebab saya mahukan satu lagi produk pelancongan khususnya tidak menjadi tumpuan kepada di Melaka Tengah je ya. Di Melaka Tengah ia juga harus dilihat supaya speed ekonomi ini memberi pulangan kepada rakyat dibagikan kepada daerah-daerah yang lain, terutama di daerah Jasin dan juga di daerah Alur Gajah ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan pemantauan projek negeri dan program komuniti perikanan di Dewan Undangan Negeri Dun Air Limau di Paya Lebar. Tahun lalu sebanyak 318 projek bernilai RM23.1 juta berjaya disiapkan dalam Parlimen Masjid Tanah. 183 projek telah dilaksana di sekitar Parlimen Masjid Tanah tahun ini.
Penggunaan kemudahan dan aset kerajaan termasuk Dewan Milik Kerajaan Negeri di Melaka bagi tujuan kempen atau sebarang aktiviti PRU 15 tidak dibenarkan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata ia adalah ketetapan yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Kerajaan Negeri akur dengan arahan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan pemantauan projek negeri dan program komuniti perikanan di Dewan Undangan Negeri Dun Air Limau. Semalam, Kerajaan Negeri Sembilan membenarkan parti politik menggunakan Dewan di bawah selian pihak berkuasa tempatan PBT bagi kegunaan berkempen pada Pilihan Raya Umum ke-15. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berkata ia dibenarkan dengan sewaan mengikut jam dan bukannya menyewa mengikut hari atau dipajak seminggu. Pemantauan dilakukan di semua rantaian peniaga, peruncit dan pemborong bagi memastikan tiada isu kenaikan harga barang atau bekalan tidak mencukupi khususnya sepanjang musim tengkujuh ketika ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Melaka, Rohaimi Muhammad Zawawi berkata pemantauan melibatkan hampir 200 premis termasuk pemborong dan peruncit terpilih di seluruh negeri. Kawasan tumpuan di pasar-pasar awam, di pasar swasta, supermarket dan hypermarket, dan kita ada dipanggil dedicated retailer dan wholesaler lah untuk peruncit dan pemborong ni berjumlah hampir 200 premis lah. 200 premis kita akan pantau lah. Kita akan pantau dari segi dari stok dan bekalan lah, supaya bekalan ni tidak terputus lah. Umum mengetahui bulan ni bulan untuk pilihan raya umum, dan bekalan ni kita akan pastikan sentiasa berada dalam keadaan stabil dan mencukupi lah. Beliau memaklumkan demikian selepas operasi pemantauan khas di Pasar Alur Gajah. Hasil pemeriksaan, peniaga mempamerkan tanda harga dengan jelas selain bekalan yang disediakan mencukupi untuk pengguna di sekitar kawasan berkenaan. Tambahnya, KPDNHEP juga meneruskan pemantauan terhadap penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan dengan menjual barang kawalan itu melebihi harga ditetapkan kerajaan. Kerajaan Negeri Melaka mencadangkan agar satu insentif khas dikaji untuk diberikan kepada jurulatih Sukma kali ini. Perkara tersebut disuarakan Esko Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri VP Shanmugam. Jelas beliau, jurulatih juga merupakan individu penting dalam memainkan peranan hingga membolehkan atlet menempa kejayaan. Saya telah pun berbincang dengan Amat Berhormat Ketua Menteri dan seperti tadi saya maklumkan yang kita akan buat satu paper khas mengkaji satu insentif untuk melahirkan atlet yang memenangi pingat emas, perak dan gangsa. So kita dalam kajian, mungkin secepat mungkin kita akan implement. Ini adalah untuk menggiatkan lagi sukan-sukan di negeri Melaka. Lintas langsung seterusnya dari negeri di bawah bayu. Kementerian Pertahanan Malaysia laksanakan penurunan harga barang di kedai pernama serta-merta di seluruh negara. Butirannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Benar, Atika. Kementerian Pertahanan Malaysia melaksanakan inisiatif penurunan harga produk jualan serta-merta melibatkan semua 93 kedai perwira niaga Malaysia pernama di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Inisiatif tersebut dilaksanakan sebagai program jualan akhir tahun dijadualkan berlangsung sehingga 31 Disember 2022. Kalau harga barangan di Pernama sama sahaja dengan kedai-kedai runcit di luar sana, tidak ada kelebihan. Kita ada kedai Pernama kita di kem-kem dan pangkalan kita. Dan saya telah memberi tempoh masa untuk mereka cuba usahakan, iaitu sebulan.
Dan hari ini saya bangga dan gembira kerana tak sampai sebulan pun mereka dapat menunaikan janji mereka kepada Menhan. Datuk Seri Syahbudin berkata demikian kepada media dalam lawatan kerja ke Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar di Kota Kinabalu. Menurutnya, usaha dibuat bagi meringankan beban anggota tentera khususnya melibatkan perbelanjaan barangan keperluan harian dan persekolahan anak-anak. Kira-kira 200 produk jualan di kedai Pernama diturunkan harga melibatkan barang keperluan asas, produk makanan seperti beras dan tepung gandum serta susu formula bayi dengan pengurangan harga sehingga RM8 berbanding harga barangan di pasaran semasa. Turut dilaksanakan penurunan harga pakaian seragam sekolah dengan harga hanya masing-masing RM5 bagi seluar dan baju. Sementara itu, Datuk Seri Syahbudin turut sempat melawat Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM Sepanggar dan Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kota Kinabalu di Sepanggar. Penganjuran Karnival Sains Sabah KSS dianggap berjaya dengan pencapaian sulungnya melebihi sasaran mencapai 1,253,000 penglibatan peserta seluruh negeri. Karnival yang dianjurkan selama 3 bulan iaitu sejak 27 Julai itu menyasarkan 1 juta penyertaan. Ini salah satu daripada usaha kita untuk memperbanyakkan program-program berkaitan dengan cerapan dan astronomi. Dan dengan adanya MOU ini, lebih banyak program ataupun kerjasama dengan Dark Sky dapat kita adakan. Saya berasa bersyukur dan kami sangat berbangga atas pencapaian yang setakat ni lah. So, sebelum ni kami pernah mengikuti STEM sebelum ni, tapi kali ini kami sangat-sangat gembira dan bersyukur sebab kami akhirnya mencapai satu pencapaian yang sangat membanggakan lah. For my opinion lah, and for my friends' other opinion, I think we should continue this type of stuff because benda macam begini dapat meningkatkan dan dapat menonjolkan, mencungkil bakat seorang pelajar dalam sebuah bidang, iaitu bidang STEM macam inilah. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam majlis penutupan Karnival Sains Sabah di SICC Kota Kinabalu. KSS 2022 merupakan pembangunan bakat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bersepadu di peringkat akar umbi. Turut diumumkan bantuan pemberian khas PIBG Fasa 2 berjumlah RM28,000 kepada 14 buah sekolah di Karambunai, Inanam dan Darau selain penyampaian hadiah pemenang pertandingan KSS 2022 serta majlis pertukaran memorandum persefahaman antara KSTI dan Dark Sky Malaysia. Beralih ke perkembangan banjir di Sabah, kenyataan terkini diperoleh hanya tinggal 1 PPS beroperasi iaitu di Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir di Beaufort, melibatkan 62 individu dengan 18 keluarga. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah setakat pukul 4 petang tadi berlaku pengurangan mendadak bilangan penduduk yang berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS setelah 5 PPS di Tenom ditutup sepenuhnya hari ini. Turut ditutup pagi tadi PPS di Kunak. Penyertaan dan pencapaian golongan wanita dalam pelbagai sektor semakin ketara di negeri ini melibatkan ekonomi, pendidikan maupun politik. Ini kerana dapat dilihat ramai kaum wanita kini mampu memegang jawatan penting selain berpeluang menyumbang ke arah pembangunan negara. Saya sangat teruja dan happy, banyak informasi yang baru diperolehi lah. Harapan semoga para wanita yang berwibawa di sini boleh mengaplikasikan pengalaman-pengalaman terutama pegawai-pegawai yang senior melalui pengalaman diorang dapat belajarlah dan dapat mencontoh. It was very informative, very knowledgeable, lots to learn. Leadership is one of my babies' topic. It was very beautifully said. Bagi saya, dengan menghadiri persidangan seperti ini, ia dapat memberi satu inspirasi lah, motivasi kepada wanita-wanita di luar sana, terutama yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Dia sesuatu yang sangat berguna lah dan memberi saya semangat untuk terus menyumbang khidmatlah dalam perkhidmatan awam.
Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam majlis perasmian persidangan kepimpinan wanita berwibawa di Kota Kinabalu. Persidangan tersebut dirasmikan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah Papar perlu ditambah bagi memenuhi keperluan pelajar yang semakin meningkat pada masa hadapan. Sekaligus mengatasi masalah kesesakan pelajar di sekolah-sekolah sedia ada, memberi keselesaan ibu bapa selain mengelakkan tanggungan peningkatan kos tanah. Hanya kawasan ini sudah yang diluluskan untuk untuk pembangunan ini. Jadi kita minta daripada Jabatan Pendidikan ataupun daripada Jabatan Pelajaran di daerah Papar ini akan menghantar kepada kementerian untuk memohon peruntukan dengan segeralah. Kalau bolehlah. Sebab ini keperluan. Kita mau anak-anak kita yang ada di sini makin lama, semakin sehari murid-murid yang ada di kampung, yang orang-orang kampung ini makin bertambah. Kami juga sangat berharaplah apa yang telah Datuk katakan tadi, dan di sini memang sekolah itu kami memerlukan dengan penuh lah, sebab di sini golongan B40 kebanyakan B40, jadi kekurangan. Jadi itu saja yang kami mengharap betul daripada kerajaan lah, dapat membagi kami membangun satu SMK lah. Mereka ditemui media dalam lawatan kerja di Kampung Marahang Papar. Setakat ini, satu kawasan tapak tanah berkeluasan lebih 12 hektar telah dikenal pasti dengan lokasi yang strategik dan akan dihantar cadangan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk dimasukkan dalam perancangan pembangunan sekolah pada masa akan datang. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dikembali bersama dengan Atikah Naim di Angkasa Puri. Teruskan Atikah. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan dari Sabah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Gabungan Parti Sarawak bakal lancar manifesto pilihan raya umum ke-15 Ahad ini. Dan untuk perkembangan lanjut, langsung bersama Vanessa Moring di sana. Silakan. Ya, benar Atika. Gabungan Parti Sarawak GPS akan melancarkan manifesto pilihan raya umum ke-15 pada Ahad ini. Premier dan pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mendedahkan manifesto bertemakan Sarawak First yang menekankan kepada perkara-perkara untuk mempertahankan hak-hak Sarawak yang belum diselesaikan, terutama dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Jelas Premier, walaupun ramai yang menyatakan manifesto pilihan raya bukan kitab, namun GPS tegas dalam menunaikan janji-janji manifesto kali ini kerana tidak mahu sejarah PRU ke-14 berulang. We are very firm on our manifesto, walaupun ada orang kata bukan Bible. Dulu kita ada manifesto dikeluarkan oleh pihak lawan, semuanya abu dua sudu. Tidak dikemukakan dan banyak perkara dijanjikan tidak dilaksanakan dalam masa 22 bulan. Menyatakan demikian dalam sidang media selepas penyampaian watikah kepada 31 calon GPS di Kuching, beliau mendedahkan GPS telah berjaya dalam mempertahankan hak-hak Sarawak yang terhakis, termasuk merealisasikan hak-hak dan tuntutan negeri sebagaimana termaktub dalam MA 63. Dalam perkembangan sama, Gabungan Parti Sarawak GPS akan mengetengahkan 14 muka baharu dan mengekalkan 15 penyandang sebagai calon gabungan parti tersebut pada pilihan raya umum PRU ke-15. Premier dan pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata GPS turut meletakkan Presiden Parti Rakyat Sarawak Datuk Joseph Salang Gandum untuk merampas semula kerusi Parlimen Julau selain penyandang kerusi Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri yang berpindah ke Parlimen Santubong.
Manakala penyandang kerusi Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin yang menang kerusi Parlimen tersebut di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat pada PRU ke-14 dipertanggungjawab untuk memastikan kerusi berkenaan menjadi milik GPS kali ini. Bercakap dalam sidang media selepas majlis penyerahan watikah kepada calon GPS di Kuching, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan pemilihan calon adalah dalam kalangan individu yang berpengalaman, golongan muda serta yang berumur di peringkat pertengahan. Daripada 14 muka baharu, 2 merupakan calon wanita bagi kerusi Parlimen Batang Sadong iaitu Rodiah Sapii dan Datuk Sri Doris Sofia Brody untuk kerusi Sri Aman. Selain itu, 2 ahli Dewan Undangan Negeri adun turut tersenarai untuk bertanding iaitu Adun Batu Kitang, Lo Keciang untuk kerusi Parlimen Stampin dan Adun Repok, Datuk Sri Huang Tiong Si bagi Parlimen Sarike. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada YAB Premier sebab dicalonkan untuk P200 Batang Sadong. Saya juga menggesa kepada semua jentera-jentera parti, kita harus letakkan pandangan berlainan kita dan kita tumpukan kepada kesatuan dan juga jentera kita untuk kita memenangi kerusi Parlimen Puncak Borneo ini. I would like to thank my leaders. I would like to thank our Premier Abang Jo. I would like to thank our Deputy Premier Dr. Sim, my party president, and all those who have trusted me and confidence in me to wrestle P196 stumping. I'm very happy that the Premier, as the chairman of the DPS, has committed and has agreed to nominate all the candidates who we have listed down. Kita tak boleh pandang ringan terhadap oponen kita. Apa yang GPS perlu buat sekarang is bekerja keras. Sementara itu, 15 penyandang dikekalkan termasuk Datuk Sri Richard Riot Jaim bagi Parlimen Serian, Datuk Sri Fadilah Yusof Putrajaya, Datuk Sri Alexander Nantalinggi Kapit, Datuk Henry Sum Agong untuk Parlimen Lawas dan Datuk Hasbi Habibullah bagi kerusi Parlimen Limbang. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu akan bertanding di 14 kerusi, Parti Rakyat Bersatu Sarawak 7 kerusi, Parti Rakyat Sarawak 6 kerusi dan Parti Demokratik Progresif di 4 kerusi. Sementara itu, 3 penyandang kerusi Parlimen tidak dicalonkan semula pada pilihan raya umum kali ini. Mereka adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang telah menyatakan hasrat untuk berundur. Pada PRU ke-15 ini, Gabungan Parti Sarawak telah meletakkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri untuk mempertahankan kerusi Parlimen Santubong beralih dari kerusi Parlimen Batang Sadong. Seorang lagi penyandang yang digugurkan ialah penyandang kerusi Parlimen Batang Dupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang digantikan dengan Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Muhammad Syafizan Haji Kepli. Turut tidak memasuki senarai barisan calon GPS ialah penyandang kerusi Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat yang digantikan oleh Setiausaha Politik kepada Premier Dr. Richard Rapu. Dalam pada itu, Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak akan memberikan pelaporan menyeluruh meliputi 31 kawasan Parlimen pada pilihan raya umum PRU ke-15. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata ini akan melibatkan hampir 200 petugas termasuk penerbit, pemberita, pelapor radio dan TV serta petugas teknikal. Jelas Nasrul Hakim, para petugas akan terlibat pada hari penamaan calon iaitu Sabtu ini selain membantu sepanjang tempoh kempen dan hari pengundian pada 19 November. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dalam pada itu, Nasrul Hakim memberitahu bahawa RTM Sarawak juga telah menyusun atur 5 program siaran langsung TV yang berkonsepkan bual bicara,
travelog termasuk juga mini grandstand di Sarawak bersempena hari pengundian kelak. Manakala bagi pelaporan berita pula, beliau memberitahu terdapat 10 program untuk membawakan perkembangan terkini khususnya musim pilihan raya yang akan disiarkan pada Berita Pagi Sarawak, Berita Iban serta laporan khas. Mengulas lanjut, beliau berkata pada masa sama juga RTM Sarawak giat melaksanakan program bersempena ulang tahun RTM ke-76 dengan mengadakan Kembara 76 dan 7 mini konsert. Sarawak terus menitik beratkan kesejahteraan mental dan psikologi rakyat dalam program sosio pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata usaha tersebut penting dalam memastikan inisiatif kesejahteraan yang dilaksanakan kerajaan negeri dinikmati setiap individu di negeri ini, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Premier berkata dalam menyedari keperluan sokongan psikologi di kalangan masyarakat, beliau telah menubuhkan Pusat Komuniti Kaunseling Psikologi Sarawak ke arah menjaga kesihatan mental dan kesejahteraan rakyat khususnya golongan yang mengalami gangguan psikologi. Beliau turut berkata sehingga kini negeri ini mempunyai 488 kaunselor aktif berkhidmat untuk masyarakat yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jelasnya dengan nisbah seorang kaunselor aktif berkhidmat untuk setiap 6,000 individu di seluruh Sarawak, sudah pasti terdapat permintaan yang semakin meningkat untuk pakar psikologi dan kaunselor di negeri ini. Oleh itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata menyedari kepentingan perkhidmatan kaunseling dan psikologi, Sarawak bakal melaksanakan satu komuniti, satu kaunselor ke arah mencapai kesejahteraan rakyat secara holistik. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gala Konvensyen Kaunseling Antarabangsa 2022 Anjuran Persatuan Kaunseling Antarabangsa Malaysia di Kuching malam tadi. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan dari Sarawak. Dan ini pula berkenaan dengan perkembangan banjir di Pahang. Jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Raub dan Lipis Pahang menunjukkan peningkatan. 161 penduduk daripada 46 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat pukul 4 petang tadi. Bilangan itu bertambah berbanding 157 orang setakat pada 12.30 hari tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mereka yang terjejas kini ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di 2 daerah terbabit. Di Raub, 5 PPS dibuka menempatkan 142 penduduk daripada 38 keluarga terjejas. Penduduk paling ramai dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan SK Ulu Atuk iaitu 51 orang, diikuti Balai Raya Kampung Chenua 34 orang, Balai Raya Kampung Jenut 27 orang, Balai Raya UMNO Kampung Talam 19 orang dan SK Tersang 7 orang. Sementara itu di daerah Lipis, PPS SK Lubuk Kulit masih menempatkan 19 penduduk daripada 8 keluarga terjejas. Banjir berlaku ekoran hujan lebat berterusan sejak malam semalam yang menyebabkan limpahan air sungai di kawasan berkenaan. Kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan berada pada tahap optimum bagi menghadapi PRU15 dan Monsun Timur Laut MTL. Berbagai inisiatif dilakukan antaranya dengan membekukan cuti pegawai serta anggota dan penubuhan pasukan gerak cepat Monsun Timur Laut MTL Red Team. Pengarah JBPM Kelantan Zainal Madasin berkata JBPM telah mewujudkan pasukan MTL Red Team bagi bersedia untuk digerakkan ke lokasi banjir. Katanya satu garis panduan pasukan MTL Red Team telah diedarkan bagi melancarkan penubuhan pasukan tersebut, antaranya mekanisme pengaktifan, komposisi, arahan kerja, atur gerak sumber manusia dan logistik jabatan. Gerak cepat ataupun MTL Red Team ni dia minimum dia 5 orang. Dalam tim ni dia ada pelbagai
orang kata pasukan khas. Contohnya PPDA ni pasukan penyelamatan di air dan juga AZMAT, MRS dan segalanya. Jadi mereka ni memang orang kata digunakan untuk tujuan ni semua ada kepakaran mereka. Mereka ni kalau kita di sini di Kelantan mereka banyak membantu. Beliau berkata demikian selepas program latih amal Disaster Management Exercise GMAX peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan di Kota Baru. Sukan melibatkan aksi Piala Malaysia, penyerang import Seri Pahang FC Manuel Hidalgo mengakui kecewa dengan prestasi pasukan sepanjang musim ini. Kemarin Seri Pahang FC tewas dengan agregat 3-9 menentang Terengganu FC. Kekalahan itu juga menyebabkan Seri Pahang FC tersingkir dalam saingan Piala Malaysia musim ini. Menurut Hidalgo, beliau yang masih memiliki kontrak selama setahun dengan skuad Tok Gajah tekad melupakan tragedi kekalahan lepas dan mahu bangkit dengan keazaman untuk menyajikan persembahan lebih baik buat penyokong musim depan. Bagi bekas pemain skuad bawah 20 tahun Argentina itu, pertukaran ketua jurulatih pada pertengahan Liga Super dilihat sedikit sebanyak memberi kesan kepada prestasi Seri Pahang yang pernah dilabel gergasi Pantai Timur. Musim 2022 juga merupakan tahun yang muram buat skuad itu apabila sekadar menduduki tangga ke-7 Liga Super dan mara ke peringkat suku akhir Piala FA. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sedia bantuan kepada petani yang terkesan akibat banjir tahun ini menerusi tabung bencana kementerian itu. Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Zahimi Hassan memaklumkan pertukaran ini melalui tabung bencana tanaman padi TBTP dan pembangunan semula projek agro makanan PPSPA. Dia ada dua kategori. Satu memang khusus untuk tanaman padi, iaitu tabung bencana tanaman padi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha padi mengikut dua pecahan. Satu, sekiranya padi yang ditanam itu berumur kurang daripada 71 hari, 70 ke bawah. Jadi bantuannya adalah sebanyak RM876 sehektar. Dan bagi kawasan padi yang berumur lebih daripada 71 hari dan sampai sebelum dituai, bantuannya adalah RM1,800 per hektar. Manakala jelas beliau bagi pembangunan semula projek agro makanan PPSPA yang tidak melibatkan tanaman industri, bantuan pertukaran melibatkan hingga 50% daripada nilai kerosakan yang dialami. Tambah beliau, sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan agensi terlibat agar maklumat dan nasihat dapat disalurkan kepada golongan petani. 2,810 graduan berjaya dilahirkan di Institut Kraf Negara IKN sejak tahun 2001 hingga 2021. Data pengesanan graduan IKN turut menunjukkan 83% atau 2,323 orang graduan berjaya menembusi pasaran pekerjaan dalam pelbagai bidang. Jumlah tersebut merangkumi 1,161 orang atau 41% terlibat secara langsung dalam industri kraf dan 983 orang atau 35% bekerja dalam pelbagai sektor awam dan swasta. Tapi kalau kita teliti dan lihat berbanding dengan institusi pengajian tinggi awam yang lain, saya rasa IKN ni lagi tinggi persentage dia. Kalau yang lain tu tak silap saya di antara 75 sehingga 80%. Kalau kita lihat IKN ni hampir setiap tahun adalah 80 ke atas. So bagi saya apa yang penting di sini adalah kemahiran tu sendiri. So ini merupakan satu bidang kemahiran yang saya rasa sesuai untuk diterokai oleh pelajar-pelajar dan belia-belia yang muda. Tambah beliau, graduan IKN tidak sekadar memartabatkan warisan pembangunan industri kraf, malah telah berjaya membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Beliau yakin IKN akan terus menyediakan peluang dan pilihan kepada masyarakat
dalam memastikan kelestarian pembangunan industri kraf negara. Beliau ditemui media pada Majlis Istiadat Convocation IKN ke-20 tahun 2020 di IKN di Rawang, Selangor. Seramai 93 orang graduan menerima sijil dan diploma pada majlis tersebut. Perkembangan Sukan Para Sukma 2022, atlet para renang Pulau Pinang Firdaus Fariruddin Nordin akui tidak menjangka mampu memberikan kejutan pada hari pertama saingan di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil hari ini. Dalam saingan tersebut, beliau berjaya memecahkan rekod kebangsaan acara 400 meter lelaki gaya bebas S8 dan S9 dengan catatan masa baharu 6 minit 5.70 saat. Kali ini lagi cantik timing. Tak expect langsung. Sebelum ni timing pun tak berapa nak laju. Saya pun tak expect lagi pun, mata saya rabun, saya bukan nampak pun timing tadi. Saya sampai-sampai saya tengok kiri kanan dah tak ada orang dah. Dalam pada itu, bagi atlet Negeri Sembilan Alia Farisha Faizul Rizal, beliau tetap bangga biarpun sekadar berupaya memperbaharui rekod tamasya acara 100 meter wanita gaya bebas S14. Saya kepada diri sendiri, nak banggakan mak dengan ayah dengan coach dan dengan kawan-kawan saya. Dalam saingan tersebut, Alia mencatat masa terpantas 1 minit 26.29 saat kurang 4.91 saat bagi memperbaiki rekod kebangsaan yang dilakar Puteri Nurdiana pada 2017. Parlimen Bagan Datuk, Larut dan Tambun dikenal pasti sebagai 3 lokasi panas di Perak pada PRU15. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, ketiga kawasan parlimen itu diberi perhatian bagi memastikan perjalanan sepanjang PRU15 berjalan dan sentiasa berada dalam keadaan terkawal. Beliau memaklumkan kesemua ketua polis daerah juga telah melakukan perjumpaan bersama wakil-wakil parti yang bertanding pada PRU15. Dalam pada itu, seramai 791 pegawai dan 7,172 anggota polis ditugaskan di seluruh negeri sepanjang PRU15. Datuk Muhammad Yusri turut menasihatkan semua parti politik supaya menjalankan kempen secara berhemah dan profesional serta tidak melakukan sebarang provokasi berlebihan terhadap isu sensitif seperti agama, perkauman dan institusi diraja. ...1,150 anggota polis akan ditugaskan di 3 pusat penamaan calon di Perlis pada Sabtu ini. Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad turut memaklumkan kesemua keperluan termasuk anggota sedia dikerah pada bila-bila masa sekiranya berlaku sebarang kemungkinan sepanjang PRU15 di Perlis. Kita dah bersiap sedialah untuk menghadapi benda tu sekiranya berlaku, dan saya harap tak akan berlaku lah. Di negeri Perlis ni kan tak pernah berlaku pun benda yang perkara-perkara yang tak ada ini sebelum ni. So diharapkan untuk PRU ke-15 juga tak ada apa-apa yang berlaku lah. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perasmian penutupan cabaran kurikulum Kor Kadet Polis peringkat kebangsaan 2022 di Padang Besar Perlis. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Atika Naim.